Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Hazim di dalam matematik tingkatan 5, iaitu bab 5, iaitu kita berkenaan dengan bab pembesaran. Okey, alright. Kita dah belajar berkenaan konsep pembesaran. Cikgu harap adik-adik faham berkenaan konsep pembesaran. Mungkin video tu agak macam laju sikit, tapi tak apa, boleh ulang balik dan sebagainya. Okey, itu hanyalah basic. Okey, basic kepada pembesaran. Sebab sebelum ni mungkin dah belajar, mungkin dah belum belajar. Okay, alright. Tapi macam mana sekalipun itu adalah basic kepada konsep pembesaran. Kalau tak faham yang tu, kena selalu fahamkan. Kena fahamkan konsep pembesaran dahulu. Sebab apa? Selepas ini kita nak pergi kepada konsep gabungan transformasi. Okay? Untuk memahamkan konsep gabungan transformasi ni, kita kena faham pembesaran. Jadi, bila sebut sebagai gabungan transformasi, kita kena faham 4 perkara. Perkara pertama iaitu kita fahamkan transformasi pertama. Okay? Ataupun transformation pertama. Transformation pertama disebut sebagai translasi. Okay, dan translasi ni dalam bahasa Inggeris translation lah. Okay, dia mestilah berbentuk X dan Y macam ni. X di atas, Y di bawah. Dan X ni merujuk kepada perubahan kedudukan. Dan translasi ni ingat dia mestilah perubahan kedudukan. Dia hanya perubahan kedudukan saja. Dia tak pusing sana, dia tak pusing sini dan sebagainya. So, perubahan kedudukan dipaksi X. Okay, maksudnya kalau X ni dia positif, dia bermain dengan ke kanan. Okey, maksudnya dia berubah ke kanan. Dan kalau X ni negatif, merujuk kepada ke kiri. Dan sama juga Y. Kalau Y merujuk kepada positif, dia merujuk kepada movement ke atas. Dan Y negatif, movement ke bawah. Cikgu dah tulis di sini, perubahan kedudukan dipaksi Y. Okey. Untuk komponen description ni kemudian dulu. Okey, alright. Tetapi ini adalah salah satu contoh. Okey, salah satu contoh yang mana kita nak faham daripada transformasi translasi. Sebagai contoh, daripada P ke P prime. Okey, mana satu objek, mana satu image. Yang ini mestilah merujuk kepada objek. Kita hanya tengok point yang serupa sahaja. Which is kita tahu point ini dan point ini mestilah serupa. Jadi, macam mana daripada point ini, point P di sini menjadi P prime. Okey, kita pergi ke bawah dan ke kiri berapa kali? Ataupun ke kiri berapa kali? Kita kira dulu ke kiri berapa kali. 1, 2, 3, 4. Maksudnya ke kiri 4 kali. Bermaksud kita fahamkan dia ke kiri 4 kali negatif macam tu. Okey. Kemudian ke bawah berapa kali? 1, 2, 3. So maksudnya ke bawah 3 kali macam tu pula, negatif 3. Jadi kita faham translasi ini disebut sebagai translasi negatif 4, negatif 3. Itu cara sebutan kita. Jadi kita tengok contoh yang seterusnya iaitu transformasi yang kedua yang kita kena tahu adalah pantulan. Pantulan ni reflection lah. Okey, hukum berkenaan dengan pantulan ni, jarak objek dari paksi simetri akan sama dengan jarak image dari paksi simetri. Jadi kita kena faham konsep paksi simetri. Anggaplah PQ ni paksi simetri dan anggaplah di sebelah kiri ni merujuk kepada objek. Okay, so saya kata jarak objek dari paksi simetri masuk ke paksi simetri dengan jarak image ke paksi simetri ini akan sama. So daripada sini sebagai contoh, ini 2 unit, nanti dia akan pantulkan di sebelah kanan, pantul di rantai berlawanan akan 2 unit juga, 1, 2. So kita akan ada point yang baru di sini. Kalau di sini jugalah. Sama juga kalau di bawah sini 1, 2, pantulan 1, 2. So ini adalah titik baru. Dan satu lagi 1, 2, 3, 4. Okey, 1, 2, 3, 4. So kita akan dapat yang keempatnya di sini. Okey, so dan connectkan saja point by point. Mungkin lukisan cikgu tak betul, tapi in term of di sini pakai pembaris lah. Jadi ini adalah revision balik. Okey, cikgu nak buat kat sini adalah revision balik. Revision macam mana kita nak fahamkan konsep dia. Okay, alright. Dan yang seterusnya kita nak fahamkan berkenaan paksi simetri di sini. Okay, paksi simetri di sini kita nak merujuk kepada paksi simetri ada 4 jenis. Okay, kita ada jenis yang pertama X line which is vertical, yang kedua Y line which is horizontal, kena ingat. Dan kita ada juga kadang-kadang line yang di mana gradientnya positif, kecurunan positif, dan kadang-kadang kecurunan negatif. Itu adalah jenis di mana pantulan.
Kita tengok contoh yang ketiga, iaitu transformasi yang ketiga, putaran. Kalau putaran ni banyak cara lah. Okey, adik-adik belajar sebelum ni banyak cara, pakai kertas tracing paper lah dan sebagainya. Tapi cikgu nak ajar di sini menggunakan konsep Z macam ni ataupun putaran Z macam ni. Okey, alright. So putaran arah jam ataupun lawan jam dari titik pusingan. So titik pusingan tu yang penting di sini. Anggaplah kalau pemusingan adik-adik, fahamkan konsep macam ni. Panjang A mestilah panjang sama dengan A. Kalau pusingkan 90 degree ke kanan atau lawan jam, dia akan ke kanan. Dan kalau B dia gerak macam tu, nanti B dia gerak ke bawah. Pusing lagi, nanti ke kiri. Pusing lagi ke atas balik. Itu dia punya konsep dia. Okey? Tapi tak apa. Lepas ni cikgu akan tunjuk dengan lebih jelas lagi berkenaan konsep dia. Sebagai contoh, cikgu nak ambil contoh kalau kita nak buat, nak putarkan ataupun rotation of triangle PQR anti-clockwise by 90 degree which centered from N. Macam mana nak buat? Okay. So, tengok buat satu-satu. Kita ambil daripada M pergi ke P. Daripada M pergi ke P, kita nak pusingkan 90 degree lawan jam. So, bila pusingkan lawan jam, mestilah ke arah sana dan 90 degree macam tu. Berapa unit di sini? 1, 2, 3. So, di sini 3 unit, pusing pun 3 unit. Jadi, akan jadi 1, 2, 3. Jadi, inilah titik baru kita. Itu M ke P. Kalau M ke R, lebih kurang sama. Okay. Ini M, ini R. R berapa unit? Daripada M ke R, ni kira balik 6 unit. So, kalau 90 degree anti-clockwise, pusing lawan jam dan 90 degree dan mestilah macam tu. Dan 6 unit juga. So, tambah lagi 3 unit di sini. Ini adalah kita punya P prime, dia punya R prime. Macam mana pula dengan Q? Ni Q ni kena tengok betul-betul. Daripada M nak pergi ke Q. Berapa ke kanan, berapa turun bawah. So, 1, 2 sini macam ni. Okay, alright. 1, 2 macam ni. Okay, 1, 2 ke kanan dan turun ke bawah 6 kali. So, bila kita buat putaran lawan jam, okay, jadi 2 ke kanan, bila pusingkan, dia akan naik atas macam tu. Okay, dia akan naik atas macam tu. So, dia akan jadi naik atas 2, jarak 2, dan 6 ni, dia akan pusingkan ke kanan. So, pergerakan pusingan dia akan jadi 2 naik atas, 6 ke kanan. So, 2 naik atas, 6 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ini adalah titik baru kita, iaitu titik Q prime. So, connectkan line di sini. Dapatlah kita, iaitu titik pusingan kita ataupun image pusingan kita. Itu adalah revision balik. Dan last sekali pembesaran. Yang ni pembesaran pun kita dah buat dalam video sebelum ini. Konsepnya sama je. Kalau K1/3 merujuk kepada jarak daripada objek ke image ke sini. Daripada titik ke image akan jadi 1/3 daripada objek, daripada jarak daripada punca ke objek. Kalau di sini berapa? Anggaplah ni P, ni Q, ni R. Okay, daripada ni dah ada P dah. Okay, ini tak apa, ni boleh rujuk pada video sebelum ni. Ini A, ini B, ini C. Okay, cikgu lukis laju-laju. Ni akan jadi 3, ni akan jadi 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ni akan jadi 3, 1. Ni adalah A prime. Kalau di sini pula B, di sini ada 15 dan 3. So, bahagi 3 akan jadi 5 dan 1. So, ini adalah titik yang seterusnya, B prime. Dan di sini C, sepatutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 9 bahagi 3, 3. Bahagi 3. Sekejap, ini berapa ni? Ni bahagi 3, bahagi 2. So, ni bagi 3, ni 1, 2. Sepatutnya di sini. A bukan di situ sepatutnya. A sepatutnya di sini. Okay, sebab bahagi 3, 6 bahagi 3, 2. So, 1, 2 di sini je. Okay, dan ni C prime. So, connectkan balik. Dan boleh rujuk balik gambar rajah sebelum ini. So, apa yang kita kena faham adalah 4 konsep transformasi ini. Dan 4 konsep transformasi ini kena faham satu persatu bahawa dia ada komponen description dia. Kadang-kadang lepas ni akan ada soalan di mana describekan transformasi ini. Describekan transformasi ini. Jadi, cikgu dah tulis dah komponen description. Poin yang penting, kalau dalam translasi kena ada ayat translasi dan kena ada bentuk X dan Y dan apakah nilai X dan Y dia. Itu komponen untuk translasi. Untuk pantulan pula, kena bagi tahu itu adalah pantulan dan kita kena bagi tahu apakah paksi simetri dia. Okay, alright. Yang ketiga, kalau putaran, ada 3 benda yang kita kena bagi tahu. 1, putaran. 2, arah jam.
Sama ada putaran arah jam atau lawan jam 90 degree ke 180 degree ke 270 degree, dan kita kena bagi tahu titik pusingan. Dan titik pusingan ni ada koordinat lah, di koordinat x dan y dia. Kita kena bagi tahu koordinat. Sama juga macam pembesaran, ada 3 benda kita kena bagi tahu pembesaran, kita kena bagi tahu faktor skala dan pusat pembesaran dia. Okey. Jadi itu sahaja daripada cikgu berkenaan revision 4 benda ni. Lepas kita dah faham 4 benda ni, barulah kita boleh buat gabungan transformasi dan fahamkan gabungan transformasi. Okey, jadi itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.